Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, tuan-tuan Imam, bersama ahli barisan-barisan pegawai masjid yang dimuliakan pengurusi, bersama ahli-ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam nyata dan alam mayang, dua-dua lah ya. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama-tamanya marilah kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah. Dengan izin dan inayahnya dapat kita datang ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan salat secara berjamaah. Seterusnya menyambung perbahasan kita di dalam kitab Fiqhul Imam wal Ma'mum, Fiqh Imam dan Ma'mum. Sebelum kita masuk kepada Fiqh Imam dan Ma'mum, kita insya-Allah ada beberapa siri lah kita nak bagi tunjuk kepada tuan-tuan sifat solat Nabi dulu. Ya, solat yang paling tepat, ciri-cirinya mengikut bagaimana caranya Nabi solat 1400 tahun yang lalu. Jadi kita nak ambil kita punya contoh daripada Nabi lah kan. Jadi kita nak ambil yang paling tepat, insya-Allah kita sama-sama kongsi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini kita masuk kepada bahagian yang seterusnya, iaitu takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Okey. Takbiratul ihram sebagaimana telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, ya, miftahus salatit tuhur, ya, kunci salat adalah wuduk. Ya, maknanya kita nak salat tidak mestilah melalui wuduk terlebih dahulu. Andai tidak wuduk, andai tidak bersuci, maka tiadalah salat kita, sia-sia sahaja. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Apa maksud pengharaman ni? Bila kita angkat takbir, maka diharamkan kepada kita melakukan segala perkara yang mengharamkan solat. Maknanya kita tak boleh buat dah perkara yang di luar perbuatan daripada solat. Makan, minum, bercakap, bermain, ketawa. Bahkan kita diharamkan keluar daripada solat itu. Tak boleh. Tak boleh, ya. Melainkan atas sebab-sebab yang daruri, yang membahayakan diri kita, maka dibolehkan atas sebab-sebab yang tertentu. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalangnya ataupun penghabisannya adalah salam. Pengakhirannya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz takbir adalah Allahu Akbar. Kita tuan-tuan bila nak melafaz takbir, kena pastikan sebutan kita tu betul lah, betul dan tepat. Jadi tuan-tuan, kita ni terutamanya budak-budak kecil, kita kena ajar daripada kecil dah. Kadang-kadang budak ni kalau kita tak ajar, dia akan sebut Allah, kan? Kalau kita tengok anak-anak murid kita, Allah, dia sebut Allah. Salah, ya. Jadi kita lentur daripada kecil, Allah. Boleh dia ubah. Saya pun begitu juga masih kecil-kecil dulu. Nak menyebut Allah ni payah, Allah, kan? Jadi bila kita sebut, lidah kita ni boleh ubah, insya-Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi kena ada cara sebut. Jangan dipanjangkan benda yang tak boleh panjang, ya. Allahu Akbar, tak boleh.
Lain maksud bahasa Arab ni, bila kita ubah baris dia, bila kita ubah tambah huruf dia lain dah, beza. Jadi kita sebut Allahu Akbar. Gitu. Itu cara yang sepaling baik. Nabi khabar kita ni tidak disunnahkan untuk memanjangkan, tapi hukumnya harus. Harus. Yang paling baik Allahu Akbar, paling baik. Tapi ada antara kita ni kadang-kadang dia nak memasukkan niat itu kan, dia ambil masa panjang sikit. Allahu Akbar boleh, tapi janganlah Allah 16 harakat kan. Itu lain jadi itu kan. Jadi jangan dipanjang gitu. Bahkan tidak sunnah kita terlalu memanjangkan lafaz takbir itu. Cukup memadai kita dengan lafaz yang Allahu Akbar, ya. Okey. Daripada hadis daripada Humaid As-Sa'idi, As-Sa'idi radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu daripada Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah istaqbala al-qiblata rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Apabila Rasulullah memulakan salat, baginda menghadap kiblat dan mengangkat kedua-dua tangannya sambil mengucapkan Allahu akbar. Okey. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan tengok yang seterusnya. Hal ini adalah untuk seseorang yang mampu menuturkan lafaz Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Sebaik yang paling, bukan yang paling, memang tidak mesti diucapkan dalam bahasa Arab. Andai tidak pandai, contohnya non-Muslim yang baru masuk Islam, yang lidahnya masih keras, kita wajib ajar dia. Dia wajib belajar. Ajar. Tapi misalnya tak berapa tepat, itulah yang dia boleh buat, itulah yang dia sebut. Tapi dia wajib untuk memperbaikinya dari semasa ke semasa. Wajib untuk dia mempelajarinya. Takbiratul ihram perlu dilakukan ketika seseorang benar-benar dalam keadaan berdiri. Jadi tuan-tuan, terutamanya orang yang masbuk. Masbuk ni, kadang-kadang imam dah semayang, jemaah lain dia baru lambat. Lambat datang. Jadi dia tergesa-gesa kadang-kadang nak mengejar rakaat. Jadi dia masuk dalam saf tak sempat berdiri dengan betul lagi. Dia dah Allah, dia tak berdiri dengan betul lagi, maka dia angkat takbir, kita khawatiri takut solatnya tidak sah. Mestilah kita ni kalau nak angkat takbir, kena pastikan kita masuk dalam saf berdiri tegak dulu. Jangan tergesa-gesa. Berdiri tegak, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian barulah kita teruskan kita punya pergerakan yang seterusnya. Takbiratul ihram juga perlu dilakukan ketika seorang benar-benar sudah menghadap kiblat. Mesti menghadap kiblat semasa berdiri. Dan yang mustahak, tuan-tuan, takbiratul ihram ini mesti kita sebut dan kita dengar, paling kurang dengar oleh telinga kita. Ini banyak yang berlaku kepada masyarakat kita. Dia takbir berbisik. Dia takbiratul ihram, dia sendiri tak dengar. Dengar. Dia tak dengar. Jadi tak boleh. Awal lagi solat dia dah batal. Awal lagi dah lempar dia malaikat solat itu. Tak terima. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Kerana takbiratul ihram ni adalah rukun qauli. Rukun qauli ni rukun yang wajib dituturkan oleh mulut kita, paling kurang dengar oleh telinga sendiri. Begitu paling kurangnya. Allahu Akbar. Jangan sampai tak dengar apa yang dia ucapkan. Jadi itu boleh menyebabkan solatnya tidak diterima, tidak sah daripada mengikut hukum fiqh. Jikalau seseorang menghadapi masalah pada lidah atau bisu, dia bisu. Macam mana nak menyebut Allahu Akbar? Tak boleh. Dalam hukum fiqh ulama sebut, dia tetap juga perlu menggerakkan lidah dan bibirnya sekadar termampu. Walaupun dia bisu sekalipun, tetaplah dia ni dituntut untuk
mengucapkan takbir walaupun tak ada butir pun kan, tak ada benda pun, tapi kena juga menggerakkan lidah dan bibir dia. Allah. Mana ya? Ada kena usaha tu untuk melakukan takbiratul ihram. Okey. Pada seseorang yang menjadi imam, dia disunatkan supaya menyaringkan sebutan takbiratul ihram dan takbir-takbir perpindahan daripada rukun kepada rukun yang lain supaya dapat didengari oleh makmum. Okey, imam kita yang di depan ni mestilah dia ni disunatkan untuk menyaringkan. Kalau imam tak nyaring, takut makmum belakang tak dengar kan. Kadang imam ada tempat tu perlahan saja. Allahu akbar kan. Siap tahiyat dah. Orang belakang tak sedar apa lagi kan. Jadi bahaya. Jadi kita tak nak benda tu berlaku, jadi semacam itu. Dan makmum belakang tak bolehlah kuat macam imam. Tak boleh kuat macam imam. Jadi dia hanya bertakbir secara individu, perlahan sahaja. Jangan masuk-masuk Allahu akbar kan. Tak pasal-pasal pula yang lain pula rukuk pula kan. Jadi kita tak nak jadi begitu. Ya, jadi yang di belakang jangan kuat menguatkan takbiratul ihram sebagaimana imam. Okey, begitu. InsyaAllah sekejap lagi kita akan tengok beberapa tempat yang disunnahkan untuk kita mengangkat tangan. Ada 4. Sekejap lagi kita akan tengok. Okey, ini kita akan masuk cara-cara bagaimana mengangkat takbir, kedudukan tangan kita semasa kita takbiratul ihram. Mengikut hadis daripada Rasulullah, yang tepatnya daripada Rasulullah. Ada 3 riwayat tuan-tuan. Ya, ada 3 riwayat cara mengangkat takbir mengikut sebiji macam Nabi SAW. Yang pertama, yang sebelum tu, angkat tangan ni sunnah. Tuan-tuan, sunnah saja, tidak wajib. Dia sunnah. Sunnah, majoriti ulama mengatakan sunnah. Ada minoriti khabar wajib. Ada. Antaranya Auza'i. Imam Auza'i kata wajib. Tetapi kita pegang pada majoriti sunnah sahaja. Jadi kalau ada yang ada masalah tangannya patah, kudung ataupun sebagainya, dia tak mampu nak angkat takbir, maka tidak mengapa. Tangan sakit ke, berlipat dan sebagainya, maka angkat takbir itu tidak wajib untuknya. Kalau dia dah mampu, kalau dia rasa dia boleh, angkatlah sekadar yang boleh. Andai tak boleh, nak paksa macam mana kan? Tak mengapa. Kerana angkat takbir ni hukumnya sunnah sahaja. Ya, sunnah. Yang sunnah ni tuan-tuan kita buat dapat pahala lebih insya-Allah. Jadi kita akan tengok aras tangan yang pertama daripada hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi as-salah farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'aluhuma hazwa mankibayhi. Ya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar sahabat besar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Bila Nabi memulakan solatnya, Nabi mengangkat takbir. Ya, mengangkat takbir, farafa'a yadayhi. Baginda mengangkat tangannya, ya, hina yukabiru, ketika bertakbir, hatta yaj'aluhuma hazwa mankiba, sehingga meletakkan kedua-dua tangannya bertepatan pada bahu baginda. Ini riwayat pertama. Riwayat pertama, Nabi angkat takbir, Allah. Jari kita jangan rapat macam ni, direnggangkan sedikit. Tapi jangan renggang banyak. Jangan renggang gitu, pelik pula kan. Kita buka sikit. Gitu. Ya, gitu. Jangan begitu sangat. Ya, gitu. Ya. Allah pada bahu kita, setentang dengan bahu. Ini mangkibai, orang kata. Mangkibai, ya, bahu. Ya, Allahu akbar. Okey. Itu riwayat yang pertama, setara dengan bahu. Riwayat siapa? Hadis riwayat Abdullah bin Umar, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih Imam Al-Bukhari, ya. Okey, ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari.
Yang kedua, An Malik bin Al-Huwairis, daripada seorang sahabat juga namanya Malik bin Huwairis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayh. Ya, Malik bin Huwairis ni menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika nak mengangkat takbir, baginda mengangkat kedua-dua tangannya menyamai kedua-dua telinga, maknanya setara dengan telinga baginda. Begitu, setara, maknanya ibu jari hantu ni di atas kita punya telinga ni, manakala ibu jari ni pada cuping telinga. Ya, macam mana? Mana ni? Kita dapat agak-agak je lah. Nak ukur guna pembaris payah pula kan? Agak-agak je lah gitu ya. Allah, maknanya gitu. Ya. Maknanya ini, sini, sini. Allahu Akbar. Gitu. Gitu. Itu riwayat yang ketiga, insya-Allah. Ini riwayat kedua. Ini riwayat yang kedua dulu daripada Malik bin Huwairis. Ya, Malik bin Huwairis, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey, yang pertama tadi bahu, yang kedua telinga. Ya, setara dengan telinga. Begitu. Manakala yang ketiga daripada siapa? An Abdul Jabbar Wa'il bin Abihi annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iza iftataha as-salah rafa'a yadayhi hatta takadu ibhamahu tahazi syahmahu udhunayh. Ya, daripada Abdul Jabbar Wa'il an Abihi, daripada Abdul Jabbar sahabat Nabi, Abdul Jabbar Wa'il yang sahabat Nabi, daripada ayahnya, annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi jika Nabi mengangkat takbir, Nabi mengangkat takbir ya, sambil menyampaikan ibu jari baginda ke cuping telinga. Ada yang abang kita khabar tadi, menyampaikannya ke cuping telinga. Allah gitu. Ya, agak payah kalau macam badan masa berketak tak sampai kan. Okay. Allah macam susah sikit kan. Gitu. Maknanya sampai ke cuping telinga. Allahu Akbar. Jadi ada 3 riwayat. Ya, 3 riwayat yang sahih. Yang pertama hazwa mankibai, yang kedua sehala dengan bahu, yang kedua sehala dengan telinga, yang ketiga telinga juga tetapi menyampaikan ibu jari kita ke telinga kita. Allahu Akbar. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan nak pilih berdasarkan kemampuan dan kemudahan tuan-tuan. Kalau rasa ini mudah, ambillah. Ya, kalau rasa ini rasa sesuai dengan ni, ambillah. Kalau rasa sesuai, dah lama dah beramal dengan ini kan, boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya selain daripada itu, sah semayang kita ya, bukanlah tak sah orang semayang begitu, bukan selama ini kan. Allahu Akbar kan, bahkan dalam iklan TV pun ya, iklan azan dah Allahu Akbar kan. Itu siapa dia mengikut tu? Tak ada ya, tak ada riwayat begitu, tak ada ya. Ada semayang begitu takbir itu, ada macam-macam takbir kan. Jadi kita boleh tinggalkan dah, kita ambil lah sebagaimana yang tepat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling bagus. Okey, insya-Allah. Boleh setakat ni? Boleh? Boleh. Okey. Ada persoalan? Boleh ya? Okey. Okey, jadi yang seterusnya kita nak tengok kedudukan tangan kita. Setelah angkat takbir, nak letak di mana tangan kita? Nak letak di mana? Okey, saya berdirilah. Okey, tangan kita nak letak di mana? Jadi bila kita angkat takbir, contoh saya peganglah, saya memegang kepada pendapat yang kedua daripada Malik bin Huwairis ya, Allah itu. Itu yang paling mudah ya. Allahu Akbar, maknanya jadi ada 4 cara meletak tangan mengikut mazhab yang 4. Ya, kalau mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ya,
mengikut satu hadis daripada Nabi meletakkan tangannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni tangan ni sini diletak di mana? Di atas pusat kita. Di atas pusat begitu. Begitu. Ini mengikut mazhab al-Imam Syafi'i. Begitu. Selarah tegak. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Janganlah ada orang disengit ke begitu kan? Ada sengit. Tak payah sengit-sengit dah. Tak payah sengit-sengit dah. Tengah je. Center je. Center. Okey. Yang kedua, riwayat yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali, satu riwayat Nabi meletakkan kedua tangannya di dada. Dada. Jadi tuan-tuan kalau tengok orang semayang letak tangan dada tu, jangan wahabi kata dia kan. Janganlah gitu. Jangan, tak betul nak mewahabikan orang kan. Itu riwayat Nabi. Nabi sebut, Nabi yang menyebutkan yang demikian. Itu riwayat, salah satu riwayat yang diambil daripada Nabi. Siapa yang memegangnya? Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Maknanya meletakkan tangan di dada. Dada. Begitu. Tak pada dada. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita Syafi'i, pegang Syafi'i lah. Cuma saya nak menyebut malam ni, itulah besarnya, luasnya hukum fiqh ni. Jadi kita nak menyebut mazhab Syafi'i, kita pegang Syafi'i lah. Cuma yang malam ni nak menyebut kepelbagaian riwayat dalam masalah ini. Okey. Yang ketiga, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Okey, mazhab Hanafi bagaimana? Hanafi Allahu Akbar. Begitu. Dia agak ke bawah. Begitu. Kalau tuan-tuan pernah tengok almarhum Tok Guru Nek Aziz Maya. Dia bermazhab Hanafi. Allahu Akbar. Kenapa Tok Guru bermazhab Hanafi? Kerana Tok Guru dia belajar di Deoband, Pakistan. Deoband, Pakistan ni bermazhab Hanafi. Jadi di tempat belajar dia, Tok Guru dia ajar pada mazhab Hanafi. Dia pegang pada mazhab Hanafi. Begitu. Gitu. Allahu Akbar. Gitu. Agak bawah sedikit kan? Begitu. Okey, manakala mazhab, ini jangan terkejut ada ni. Mazhab Maliki dan juga Syiah, orang Syiah semayang. Orang Syiah Allahu Akbar. Letak bawah je. Simple, paling mudah. Gitu je. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Tak letak. Jadi kalau tuan-tuan tengok, jangan terus Syiah kata dia, jangan. Mungkin dia bermazhab Maliki. Kalau Syiah nampak batu Karbala depan tu, yalah kan. Tahu batu Karbala. Orang Syiah ni dia ada sejenis tanah. Tanah batu tuan-tuan buat mana tahu ambil batu di sanalah bila dia nak semayang dia letak dekat depan dia, bila dia sujud dia letakkan atas dahi dia, bawah dahi dia. Itu cara orang Syiah. Tak ada, Nabi tak ajar begitu. Okey, itulah secara ringkasnya 4 cara kita meletakkan tangan kita selepas bertakbiratul ihram. Okey, baik. Boleh dekat ni? Okey, sebagaimana yang saya serang tadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok 4 tempat yang Nabi mic ni dengar ke? Dengar je. Saya rasa macam saya tak ni dengar jelas Okey. 4 tempat yang Nabi angkat takbir semasa di dalam solat. Ada di dalam buku ini, buku sifat solat Nabi ini. Okey, tempat-tempat mengangkat tangan yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih ada 4 tempat. Okey, yang pertama Nabi mengangkat tangan baginda tentulah yang pertama ketika angkat takbir.
Allahu Akbar. Satu. Yang kedua bila? Yang kedua bila rukuk. Ya, bila rukuk. Bila nak rukuk, Nabi angkat takbir. Allahu Akbar. Rukuk. Yang ketiga, bila i'tidal. Ya. Okey. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga. Yang keempat, bila naik daripada tahiyat pertama. Ya, tahiyat pertama, Allahumma salli ala Muhammad, kan? Allahu Akbar. Gitu. Jadi ada 4 tempat mengikut hadis yang sahih Nabi mengangkat tangan. Jadi perbuatan ini adalah sunnah. Jadi kalau kita tak buat sebelum ni, kita buat lepas ni. Dan kerana ini adalah mengikut sunnah sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi kita boleh pegang kerana perbuatan tersebut bukan kosong. Ya, bila kita ikut sunnah, semuanya ada pahala yang tersendiri, insya-Allah, ya. Okey, baik. Yang lebih tak ada masalah. Cumanya dia menyelisihi Nabi lah. Nabi tidak angkat takbir di tempat tu, dia angkat juga. Jadi benda tu macam tak berapa sedap lah. Tidak membatalkan solat, cuma dia menambah-nambah. Tidak membatalkanlah, solatnya sah, tetapi elakkanlah. Kerana kita solat ni panduan kita Nabi, kan? Bukan kepada yang lainnya. Hatta ada orang lain yang beri contoh, mana baik, ya, antara Nabi ke dengan orang ni? Tentu kita ambil Nabi, kan? Jadi kita ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita insya-Allah selepas ni kita masuk kepada doa iftitah. Ya, doa iftitah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, insya-Allah kita akan ambil beberapa. Okey, selepas kita angkat takbir, maka kita dalam keadaan tu, perkara yang seterusnya kita buat adalah membaca doa iftitah. Orang Arab tak gelar iftitah, dia gelar istiftah. Ya, istiftah. Kita orang Melayu, orang belah-belah kita gelar doa iftitah. Ya, doa iftitah. Okey. Doa iftitah ni sunnah, tuan-tuan. Sunnah. Jadi bila sunnah, pahalanya besar. Jadi kalau kita meninggalkan dengan sengaja tanpa sebab, maka rugilah kita. Ya, rugi. Panjanglah ustaz, kata dia. Letih nak baca doa. Nanti tidak, sabar dulu. Ada. Lepas ni tak ada dah alasan kita tak baca doa iftitah. Kerana doa iftitah ni banyak versi dia. Ya, versi dia sangat banyak. Insya-Allah malam ni kita cerita sama-sama, ya. Okey, baik. Doa iftitah ni kedudukan dia sebelum ta'awuz. Ya, sebelum kita membaca a'udzubillah. Baca a'udzubillah tu tuan sunnah, ya tuan-tuan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim secara perlahan. Sebelum kita baca Fatihah tu, kita disunnahkan membaca a'udzubillah, ya. Okey. Tetapi andailah kita ni orang pada terbabah, dah sebut dah a'udzubillah, doa iftitah tak baca lagi. Contoh, kan, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iftitah tak baca lagi, kata dia. Adakah undur balik? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kerana di situ ta'awuz tadi telah mengambil tempatnya. Jadi kita tak boleh reverse belakang balik dah. Tak boleh dah. Dilarang dah kita nak undur balik kerana kedudukan situ sudah ta'awuz membaca a'udzubillah. Tapi kalau nak buat juga tak ada masalah, cuma menyalahi Nabi lah. Nabi tidak berbuat demikian. Ya, jadi kita baca a'udzubillah, teruskan bismillah, baca Fatihah. Sebaik-baiknya kita kena beringat semualah sebelum a'udzubillah kita baca iftitah dulu, ya. Okey. Okay, ada perbahasan di kalangan ulama. Contohnya dalam semayang jenazah, adakah kita disunnahkan untuk membaca iftitah semayang jenazah?
Tak ada, ya, sembahyang jenazah tak ada. Jadi Nabi tak baca doa iftitah semasa sembahyang jenazah. Solat-solat lain semuanya disunnahkan untuk kita membaca iftitah. Okey, insya-Allah kita akan tengok beberapa contoh membaca doa iftitah. Yang pertamanya tuan-tuan, yang kita semua pegang itulah, yang kita orang Melayu, yang kita amalkan setiap hari tu, kita baca iftitah dia agak panjang kan. Allahu akbaru kabir. Akbar itu dengan Allahu akbar, ya, kena betul kan. Allahu akbaru kabir. Boleh dah sebab Allahu akbar, hentikan dia. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Boleh, itu ada cara dia. Tapi kalau nak disambung, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi ila akhir. Itu yang kita biasa baca kan. Agak panjang. Tuan-tuan, ya, ketahuilah malam ni sebenarnya yang kita baca selama ni, yang sampai panjang tu, sampai habis tu kan, wa ana minal muslimin tu kan, sampai habis tu adalah merupakan rangkuman dua hadis yang berbeza. Dua hadis yang berbeza. Hadis yang pertama, saya baca hadis dia tuan-tuan, ya. Hadis dia yang pertama daripada Ibnu Umar, dalam riwayat Muslim beliau berkata, ya, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaumi, ya, ketika kami menunaikan solat bersama Rasulullah, kemudian seorang lelaki daripada satu kaum menyebut, ya, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lafaz itulah iftitah itulah kan. Kemudian tuan-tuan, selepas solat, ya, lepas solat Nabi beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kalih belakang. Nabi pandang belakang, Nabi khabar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak berkhabar, Nabi pandang belakang. Manil qa'il kalimata kadza wa kadza? Siapa tadi yang sebut kalimah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Tadi Nabi tanya. Nabi tanya. Lalu qala rajul minal qaumi, saya ya Rasulullah, angkat tangan. Sahabat ni angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya ya wahai Rasul. Ya, Nabi khabar, qala ajibtu laha. Ya, Nabi khabar, ya, aku kagum dengan kalimah itu. Wah, aku kagum dengan kalimah tu. Kerana apa tuan-tuan? Nabi ni dia nampak apa yang kita tak nampak. Nabi ni boleh melihat, diizinkan oleh Allah, Nabi nampak alam ghaib. Ketika waktu-waktu yang tertentu lah Allah izin mata Nabi nampak malaikat, Nabi nampak jin, Nabi nampak pintu langit terbuka dan sebagainya. Apa yang Nabi nampak tuan-tuan? Nabi nampak, ya, futihat laha abwabus sama. Nabi khabar, bila awak menyebut tadi, aku nampak pintu langit terbuka, kata Nabi. Buka pintu langit, buka kan. Allah, Nabi khabar. Nabi kejut, kagum Nabi bila langit dibuka dengan asbab kalimah yang sahabat tadi sebut, ya. Ibnu Umar berkata, ya, qala Ibnu Umar fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Semenjak itu, kata Ibnu Umar, ya, maka doa itu, ya, tidak lagi aku pernah tinggalkan lagi setelah Nabi khabar begitu. Maknanya Nabi, Ibnu Umar ni, bila Nabi khabar begitu, pintu langit terbuka tuan-tuan dengan sebab kalimah tadi, tak pernah dia tinggalkan lagi kalimah ini semasa membaca doa iftitah. Jadi tuan-tuan, ini besar. Bukanlah orang khabar enteng-enteng, bukan khabar leceh ngat, tidak, ya. Langit terbuka, ya. Bukan jalan-jalan, langit terbuka dengan sebab lafaz iftitah ini, ya. Okey, itu yang semaksudnya tuan-tuan, dibolehkan kepada kita, ya, kita nak baca sampai mana? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah memadai. Maknanya sampai situ sahaja
full 100% markah kita dapat. Dah ikut sunnah dah. Begitu ya. Tapi tuan-tuan, bukanlah saya melarang tuan-tuan nak baca sampai habis, tidak ya. Kerana Imam Nawawi dalam kitabnya ada menyebut siapa yang nak menyambung wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ila akhir, diharuskan, boleh juga. Kerana itu juga datang daripada Nabi, cuma disambungkan dua riwayat yang berbeza. Maknanya dua hadis dia baca. Jadi kalau tuan-tuan ada masa yang lama kan, kita masuk awal nak baca sampai habis, dipersilakan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Andai kata nak baca sampai bukratan wa asila, silakan, tak ada masalah. Jadi terpulang kepada kita. Dua-duanya berpahala insya-Allah ya, dua-duanya berpahala besar insya-Allah. Okey. Tuan-tuan, ada lagi satu lafaz takbir. Saya rasa kalau tahu ni memang tak konten dah iftitah lepas ni. Pendek dari tadi lagi. Pendek lagi. Kalau konten juga tunjak kepala. Tolak kepala ya. Jadi malas sangatlah siapa ponting iftitah. Okey, hadisnya daripada siapa tuan-tuan? Daripada Anas bin Malik. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih tuan-tuan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bin nas faja'a rajulun wa qad hafazahu an-nafasu faqala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Okey, sesungguhnya Nabi menunaikan salat bersama dengan orang ramai. Nabi sembahyang jemaah tuan-tuan. Tiba-tiba setelah itu datang, yang maknanya datanglah masuk dalam saf ya, seorang lelaki masuk ke dalam saf dengan laju napasnya. Begitu, macam tergesa-gesa lah, berlari macam nak mengejar ke saf pertama. Kenapa tuan-tuan? Sahabat ni berlari ni ke depan ni. Ya, Nabi bila dia angkat takbir, dia iqamah kan, Allahu akbar ya. Saya khabar minggu lepas ada dua riwayat kan. Satu riwayat bila kita nak masuk ke dalam saf, satu riwayat khabar semasa Allahu akbar dah boleh bergerak dah. Satu riwayat. Yang kedua sampai qad qamatis salah, itu orang tempat kita kan, boleh juga. Sahabat dulu kalau duduk jauh, dia datang ke depan dah. Dia nak kejar kepada kedudukan saf yang pertama, kerana besar sangat kedudukan saf yang pertama. Okey, lelaki ni dalam keadaan macam penat, macam lelah ya, begitu. Lalu lelaki ini menyebut ya, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu kalimah dia. Itu kalimah. Boleh ingat ke? Boleh. Sekali lagi. Okey. Kalau tuan-tuan bawa pen boleh catat ya. Itu. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Pendek ingat ya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. 4 je. Kalau tak hafal kita tahulah, pendek sangat ya. Jadi boleh hafal ya. Seterusnya tuan-tuan, bila sahabat ni baca, lalu bila dah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam tadi juga, Nabi kali ke belakang, Nabi pandang ya. Nabi khabar, qala falamma qada, tadi qala ayyukumul mutakallimu bil kalimat. Siapa yang sebut tadi? Nabi sebut. Sahabat mula-mula ingat kena marah kan, lain mana-mana guys. Jadi siapakah yang mengatakan demikian? Maka lelaki itu pun menjawab ya, lelaki yang tadi menjawab ya. Maka lelaki itu, aku sampai dan nafasku laju, lalu aku bacakan ayat itu, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baginda berkata, ini jangan terkejut ya. Nabi bila sahabat tadi sebut, Nabi dapat dengar kan, aku melihat 12 malaikat ya, bersegera menuju kepadanya, berebut untuk mengangkat doa-doa yang dibaca. Allahu Rabbi.
Besar tuan-tuan. Nabi ni tuan-tuan, dia diberi satu mukjizat. Walaupun mata dia tak pandang belakang, dia nampak sahabat di belakang ni seolah-olah ada mata di belakang. Itu kelebihan Nabi. Mukjizat, antara mukjizat Nabi, dia nampak belakang ni macam burung hantu lah tuan-tuan, ke belakang, tapi Nabi tidaklah begitu. Tidak begitu, tapi Nabi nampak apa yang sahabat belakang buat. Nabi nampak semasa sahabat dalam mengoh-mengoh tu, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Berebut ni malaikat daripada penjara. Nabi kira ada 12 malaikat. 12 malaikat nak mengangkat doa ni. Doa yang disebut tu naik ke langit. Dibuka pintu langit, naik ke langit. Ini hebatnya kalimah yang dibaca tadi. Jadi tuan-tuan, ini antara kalimah yang kita boleh pilih sebagai doa iftitah kita. Saya nak baca lebih-lebih kan, ada lagi, tapi saya kira sampai sini, sampai 3 riwayat je lah. Jadi yang pertama, tuan-tuan boleh pilih yang panjang tu, tak ada masalah, sampai habis tu wa ana minal muslimin tu boleh. Yang kedua, sampai bukratan wa asila, dia buka pintu langit. Hebat. Yang ketiga, yang 12 orang malaikat yang berebut-rebut nak angkat doa tu naik ke langit. Jadi boleh pilih antara 3 tu, tak ada masalah. Jadi jangan lepas ni, jangan penting baca doa iftitah dah. Boleh ya? Okey, insya-Allah. Okey, baik. Okey, satu lagi sebelum kita berhenti insya-Allah Sebelum kita berhenti, isti'azah dan lafaznya. Isti'azah ni mudahlah, semua bersepakat. Isti'azah ni tuan-tuan, maksudnya selepas iftitah, disunnahkan kita untuk meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan lafaz-lafaz daripada Rasulullah, ada lafaz yang panjang tuan-tuan, tapi saya kira tuan-tuan tak nak baca agak panjang sikit. Lafaz dia berbunyi, saya sebutlah. Nabi pernah menyebut dalam salatnya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nabi pernah sebut, aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, daripada bisikannya, godaannya dan tiupannya. Boleh sebut. Dan yang paling pendek tuan-tuan, kita boleh sebut sebagaimana yang kita amalkanlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kena betul sebut tuan-tuan, jangan sebut a'udzu, salah. A'udzu. Jangan sebut a'udzu, salah. Bukan zai, dia zal. Azal. Jangan sebut a'udzu, tak ada maksud. Lain maksud dia. Zu, za. Nampak macam ngada-ngada sebut kan? Tapi itulah sebutan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam. Kenapa dia sebut ni tuan-tuan? Kerana makhluk berekor bertanduk ni, dia sokmo ada tuan-tuan. Sampai saat ini pun ada, dia duduk bergentayangan melihat kita ni, nak mengasut kita ni. Ada yang nampak leka sikit, tidurlah kata dia. Tidurlah kan, dia bagi sihir, dia bagi kita mengantuk. Jadi kalau yang mengantuk tu kena dah tu, kan. Jadi dia ada sampai dalam semayang pun dia datang nak mengacau kita. Jadi Nabi ajar supaya makhluk ni jauh pada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. InsyaAllah dia akan lari. Dia akan jauh sikit daripada kita. Ya. Betul juga. Betul. Maknanya ada pandangan. Ada pandangan yang berbeza dalam masalah ini. Ada sebahagian ulama mengatakan cukup memadai pada rakaat yang pertama. Dan ada pandangan yang kedua, setiap kali Fatihah. Jadi tuan-tuan nak pilih yang mana, tiada masalah. Boleh. Cuma yang Tuan Haji kita khabar tadi benar, betul. Dimulakan pada
Fatihah yang pertama saja, tiada masalah okey. Dan satu lagi lafaz tuan-tuan boleh tambah sikit. Tambah sikit. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Tambah perkataan apa? Tambah samiil alim. Samiil alim. Begitu. Kerana ada satu riwayat tuan-tuan, bila dibaca kalimah ni tuan-tuan, Nabi kita nampak malaikat macam lontar kepada syaitan. Jadi malaikat lontar jadi jauh, lintang pukang makhluk tu lari. Bila dilontar oleh para malaikat. Jadi syaitan ni bila disebut nama Allah, dia akan beredar. Terutamanya azan lah. Azan, bila dia dengar azan, dia akan lari lintang pukang sambil terkentut-kentut. Terkentut-kentut. Takut je mereka dengan nama Allah. Sambil terkentut tu nak supaya tutup pendengaran mereka daripada nama Allah. Jadi tuan-tuan lepas ni, kalau nampak hantu raya jangan lari. Nampak pocong ke nampak benda, jangan lari. Saya ni cakap je tu, saya ni kena mengadak kona ni. Nauzubillah lah, bukan berani sangat juga ya. Cuma kita ni tuan-tuan jangan terlalu berani Jangan terlalu pengecut. Ada orang terlalu berani, aku lempang pocong malam ni. Datang sungguh dia. Datang dia. Jangan. Jangan terlalu pengecut pula. Takut. Dia datang sungguh. Jadi buat yang tengah-tengah lah. Yang tengah-tengah. Kerana dia orang ni makhluk juga. Makhluk sama kita. Bahkan sebenarnya dia orang ni takut dengan kita. Takut. Sebab dia orang ni makhluk yang lebih lower, lebih darjat dia, kita ni tinggi daripada dia orang. Jadi tak perlu kita takut berlebih-lebihan. Begitu. Ada aja depan kita, Allahu Akbar, lempang sekali, lari. Takut besar. Tak boleh begitu Jadi ada cara dia. Bila sebut nama Allah, insya-Allah dia lari lintang pukang. Begitu. Dan dia boleh juga dilukai. Boleh dilukai. Boleh kalau dia menyerupakan bentuk, dalam bentuk tu kita sebut nama Allah dan kita pukul dia boleh luka. Dia boleh disakiti. Yang tak boleh disakiti bila dia tak menyerupakan bentuk dia dalam apa-apa bentuk. Begitu. Saya dalam bab-bab ilmu ini tidaklah pandai, tapi basic-basic. Tapi nak mengubat orang tak pandai jangan panggil lah jadi yang kita kena panggil. Sebab jangan sebab ada satu kes kawan saya, dia buat pandai. Ada budak histeria, budak histeria dia panggil ustaz je lah, tolong kata dia. Panggil lah, saya tak pandai tapi dipaksa juga. Pergilah baca Fatihah, baca benda Jadi benda tu ikut dia sampai rumah. Ikut sampai rumah, sampai teruk lah sampai kena pula pada dia, sampai macam jadi masalah pula pada dia. Jadi tak boleh buat main-main benda ni. Nanti kita kadang-kadang dia tak boleh usik sebab kuat pendinding. Bila dia tak boleh usik, dia attack anak isteri kita. Itu yang kita takut. Jadi kita tak boleh mana-mana lah, kena powerful betul. Kena ada pendinding betul untuk sebelum mengubat orang lah. Begitu Okey, saya kira sampai sini dulu insya-Allah pada kali ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kesempatan minggu depan kita akan masuk kepada tajuk basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian suratul Fatihah. InsyaAllah minggu depan kita cuba membaca Fatihah dengan betul. Cuba membaca Fatihah dengan betul insya-Allah kita cuba praktiklah praktikal membaca suratul Fatihah dengan lafaz yang paling tepat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tuan-tuan sebelum kita berhenti? Ada soalan? Jadi sekarang ni banyak berlaku sihir. Sihir. Okey. Yang cacat kaki dan kaki ke tangan ke baju dia sendiri. Macam mana kita ambil ambil wuduk. Okey, kalau misalnya ada pesakit yang dia nak ambil wuduk, tapi dalam masalahnya dia tangannya berbalut dengan simin. Okey, dalam masalah ini ulama hukum fiqh
dalam mazhab Syafi'i contohnya menetapkan kalau tangan yang berbalut ini ya, dia ada orang kambing dipanggil, cuma syaratnya menyapukan sahaja di atas simin tersebut. Menyapukan. Bukan menyapukan air. Menyapukan air. Menyapukan air. Maknanya air itu janganlah disembah ke, tak betul. Ya, bila sampai pada tangan tu, maka kita sunnah, kita diharuskan untuk meratakan air macam itu sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh sampai ke siku lah. Sampai ke siku. Sampai kaki. Yang kedua, ada caranya, boleh bertayamum. Boleh ditayamumkan. Boleh bertayamum. Tapi saya kira memadai untuk kita sekadar meratakan sahaja. Meratakan sahaja. Maknanya dalam keadaan itu bukan dia minta, kan? Bukan dia minta. Memang dia ada masalah di simin dan sebagainya. Jadi cukup untuk dia meratakan air itu saja di atas permukaan simin itu saja sampai ke siku dia. Sudah memadai dah. Okey. 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 Okay, terima kasih Tuan Haji kita. Kalau OKU yang kudung tangan dia, yang kudung tangan, contoh dia kudung pada sini kan, sini. Maka wajib juga untuk dia menyapu pada hujung tangan yang kudung tersebut. Yang situ-situlah. Situ. Maknanya pada hujung yang kudung tersebut. Ya. Maka disunatkan untuk menyapu yang paling hujung sekali. Kaki pun macam itu juga. Ya kan. Maknanya yang paling hujung yang kudung tu disunatkan untuk membasuh bahagian tersebut. Begitu. InsyaAllah. Okey. Ya, ada lagi insyaAllah? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Tak ada Okey, kalau tak ada kita semayang insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya kira sampai sini dululah. Jadi kita berhenti dulu. Jadi apa yang saya sampai ni, kalau ada kesalahan, kekurangan, yang baik datangnya daripada Allah, yang kurangnya daripada saya sendiri, saya mohon maaf lah tuan-tuan. Kalau ada kesalahan, tegur Ustaz Samad tegur saya kalau salah otak kita Okay. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.